Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang berikan kita kekuatan dan kesihatan untuk terus mencari ilmu yang bermanfaat, ya, walaupun pada hari raya. Ya ke berapa hari kita nak beraya ni? Apabila Rasulullah mengatakan man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Maka kita sebagai seorang hamba Allah yang mana dituntut untuk kita menuntut ilmu, mencari ilmu, apatah lagi ilmu yang kita cari ini untuk membebaskan kita dari neraka, mengenal pencipta kita, yang mana Allah arahkan kita mengenal pencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa taala, dengan cara yang betul. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Itu matlamat yang pertama. Matlamat dijadikan kita sebagai makhluk Allah ini adalah untuk mengabdikan diri kepadanya. Bukan untuk kita, ya, enjoy di muka bumi ini ataupun hidup suka hati aku. Tidak. Tuan-tuan dan perempuan, di sebalik kehidupan kita ini selepas ini adalah satu kehidupan yang kekal abadi. Kekal untuk selama-lamanya, sama ada kita di kalangan ahli syurga ataupun ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Ya, oleh kerana itu bersungguh-sungguh dalam siri menuntut ilmu. Apatah lagi kita berada di akhir zaman. Ya, ilmu ini telah hilang di muka bumi dengan matinya para ulama-ulama kibar. Ya, kita menyaksikan ulama-ulama yang besar mati, ya, seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, Syekh Ibn Baz, Syekh Salih Utsaimin, ya, Syekh Muqbil, yang mana mereka ni mati pada, kalau kita saksikan kematian mereka berlaku pada akhir tahun 90-an, yakni tahun 98, 99, 2000, 2001, 2002. Ulama-ulama besar ni mati dalam waktu itu. Kerana pada tahun 98 saya berada di Mekah. Ya, masih lagi waktu tu kalau tak salah Syekh Albani dah meninggal kot. Atau Syekh bin Baz, saya tak ingat. Tapi saya bercita-cita nak berjumpa. Ya, duduk itu. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah dapat bertemu dengan Syekh Salih Utsaimin rahimahullah. Cium dahi dia di Masjidin Nabawi. Ya, waktu tu dia halaqah tu tempat Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Tapi tak ramai orang. Ya. Waktu Syekh Abu Bakar mengajar, tiba-tiba hari tu ramai orang. Kita pula zaman tu mana ada WhatsApp ni nak tengok gambar Syekh Salih Utsaimin macam mana? Tak kenal. Ya, tiba-tiba tengok ramai orang. Apa hal ni? Tanya seorang tu, siapa yang ceramah ni? Dia kata Syekh Salih Utsaimin. Kamu tak kenal ke? Siapa? Syekh Salih Utsaimin. Terkejut, kita tegak bulu rumah. Ya, lepas tu terus duduk. Ya, duduk mana ruang depan ada, kita duduk. Dan saya pun bertanya satu soalan waktu dia keluar daripada Masjid Nabawi. Ya, saya bertanya satu soalan. Ya, tapi soalan tu antara saya dengan orang sunnah boleh lah. Tapi orang lain agak dia akan mengambil kesempatan yang tak baik. Ya, kerana apa? Kerana kita tahu manhaj dia manhaj mustaqim, yang mana manhaj dia tidak ada inhiraf, ya. Tapi kalau orang yang lain ambil, dia akan ambil dengan cara yang tak betul, terutamanya orang politik. Kita tak nak bicara dalam bab itu. Okey, ala kulli hal, kematian ulama-ulama ini mengisyaratkan bahawa hilangnya ilmu, pengganti mereka tidak ada. Ya, seperti mana tokoh-tokoh besar ini, ya, yang berada di bumi Hijaz itu hilang, tak ada pengganti sampai sekarang. Kalau ada pun tidak sama nilainya. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, ya, tuntutlah ilmu. Tuntutlah ilmu, terutamanya hari-hari yang mana kita berada di zaman fitnah sekarang ini,
dengan perkara-perkara yang mengejutkan, isu-isu yang seharusnya tidak perlu dibangkitkan, tiba-tiba dibangkitkan oleh golongan-golongan yang ialah golongan ahli bid'ah. Begitulah kedudukannya, ya, yang menjadikan masyarakat kita tonggal-langgang. Hanya orang yang berada di atas manhaj Al-Quran dan As-Sunnah yang istiqamah, yang konsisten dalam siri menuntut ilmu dan bersama sahabat-sahabat ataupun ustaz-ustaz sunnah ini, mereka insya-Allah mudah-mudahan Allah pelihara lah. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan, saya menyaksikan di kalangan masyarakat kita yang dulunya memang dia bersama dengan ustaz-ustaz sunnah, seperti Syekh Abdullah Yasin, Syekh Husaini, Syekh apa lagi, Safwan Al-Badri. Tetapi disebabkan datangnya, ya, perkara-perkara yang tertentu menyebabkan mereka terus ambil ustaz-ustaz yang lain, ustazah yang lain, yang menyebabkan mereka lari daripada sunnah begitu jauh. Daripada iltizam terus hilang iltizamnya. Ini berlaku di depan mata kita, yang menegurnya, kita yang mengatakan ustaz ni, ustazah ni bukan sunnah. Secara kasar kita nampak bila isu tu bangkit, dia melatah. Kenapa? Orang sunnah dia tidak akan melatah, ya, dia tidak akan menghina, terutamanya ulama-ulama besar seperti Ibnu Baz, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, kan? Mereka tidak akan melatah walaupun ada isu-isu, ya, mereka tidak akan mudah melatah. Tetapi melatah orang ni, ya, apatah lagi disebutkan perkara-perkara yang kita nampak ini bukan sunnah, kita kata. Memang betul, di akhirnya orang-orang yang iltizam ni lari. Sayang tuan-tuan dan perempuan, dalam usia-usia yang dikatakan usia emas ini, sudah masuk ke 60, 50, 60, 70, yakni waktu dah mana, waktu yang layak untuk ditarik nyawa, maksudnya yang Rasulullah ingatkan kepada kita, umur umat aku kebanyakan di antara 60 ke 70. Tiba-tiba lari daripada manhaj yang sunnah, manhaj yang betul ini. Minta lindung kepada Allah. Kita ni minta lindung kepada Allah, takut kita terjebak dalam bab-bab yang begini. Saya sendiri pun saya takut. Ya, na'udzubillah, saya takut sangat-sangat. Memang takut. Kerana kesudahan kematian kita tak ada siapa yang tahu melainkan Allah. Walaupun pada hari ini kita nampak iltizam, na'udzubillah min dzalik. Ya, kita tidak mahu di akhir nanti. Itu adalah satu perkara yang amat penting kita kena ambil berat. Ya, jangan kita merasakan oh aku dah ikut sunnah, dah, belum tentu lagi. Tetapi minta Allah istiqamahkan kita, iltizamkan kita dan matikan kita dalam keadaan mati husnul khatimah, mati di atas manhaj Quran dan sunnah. Ya, penting. Tuan-tuan dan perempuan, harapkan perkara ini kepada Allah. Jangan biarkan, kerana kita tak tahu kedudukan kita macam mana. Baik. Sorry, suara serak. Lemang tak habis lagi. Ya. Kita sambung balik pelajaran kita yang masih kita masuk dalam Sahih Tafsir Ibn Kathir, yang mana berkaitan dengan surah Al-A'la. Di akhir ayat Allah berfirman, pada pelajaran yang lepas kita telah membicarakan ayat yang ke-14, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia dirikan salat. Tetapi kamu, hai orang-orang kafir, memilih kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat di dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab Ibrahim dan Musa, suhuf Ibrahim dan Musa. Baik. Penjelasan tentang orang yang beruntung. Pada pelajaran yang lepas kita telah bicarakan tentang ayat qad aflaha man tazakka dalam surah
Asy-syams ya qad aflaha man zakkaha. Dengan arti kata lain, diri ini perlu dibersihkan. Setiap pribadi wajib membersihkan diri dia. Kerana apa? Kerana pembersihan ini terutamanya masalah akidah kita, pembersihan roh. Ianya adalah satu pembersihan yang paling penting. Akidah adalah masalah dalaman yang mesti kita jelas, yang mesti kita tahu hubungan kita dengan Allah sebaik-baiknya. Sayang dalam usia-usia kita ini hampir-hampir usia yang dikatakan usia bagi ajal untuk dijemput, tetapi kita masih lagi tidak mengenal pencipta kita. Sedangkan awal-awal lagi Allah mengisyaratkan kepada kita bahawa dia perlu disembah dengan cara yang betul. Dan pelajaran yang lepas kita telah menerangkan dengan sebenar-benarnya berkaitan dengan pembersihan jiwa yang sebenar. Pembersihan yang pertama sekali ialah pembersihan akidah yang bermula dengan tauhid. Bersihnya tauhid kita, tidak ada unsur syirik, maka dia di kalangan ahli syurga tanpa syak lagi. Walaupun dia ahli ma'asi, yang pernah buat maksiat, pernah melakukan dosa, tetapi dia tidak ada syirik, tidak mensyirikkan Allah, maka peluang dia masuk syurga itu adalah cerah. Tetapi walaupun seseorang itu beramal dengan amalan yang hebat sekalipun, ada unsur syirik dalam siri akidahnya, tauhidnya, maka na'udzubillah min dzalik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan ampun dosa orang yang melakukan syirik kepadanya, dan dia akan ampun dosa-dosa yang selain daripada syirik kepada siapa yang dikehendakinya. Ini mengisyaratkan masalah tauhid adalah masalah penting untuk menentukan bahawa kita ini ahli syurga ataupun tidak. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah tahu bahawa kalau akidah kita, terutamanya masalah tauhid itu clear, bahawa kita ini sentiasa mengharap agar Allah masukkan kita di kalangan golongan orang yang terbaik, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Tetapi kalau masalah tauhid tidak jelas, masalah tauhid masih lagi kita tak faham, na'udzubillah, apatah lagi kita terjebak dalam masalah syirik, walaupun berselawat banyak kali, berjuta kali pun, bertahajud, ya, berqiyamul lail, berpuasa, banyak macam mana pun, di sisi Allah tidak ada nilai. Itu dia betapa pentingnya masalah akidah, masalah tauhid. Oleh kerana itu dalam bab ini, beruntung orang yang membersihkan dirinya bermula daripada masalah tauhid, masalah akidah, kena jelas dalam diri kita. Tak boleh syak-syak. Dalam bab tauhid, bab akidah, tidak ada syak. Ataupun tidak macam ni kot. Tak ada kod-kod. Ya, ia adalah masalah yang tegas, yang mesti ada pada tiap-tiap pribadi Muslim untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian penjelasan tentang orang yang beruntung, Allah berfirman, qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman, yakni membersihkan dirinya dari akhlak yang tercela dan mengamalkan ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Ya. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia melakukan solat, yakni mendirikan solat tepat pada waktunya untuk mencari keredaan Allah semata-mata dan sebagai ketaatan atas perintah Allah serta melaksanakan syariat. Baik, Ibnu Katsir dalam bab ini menjelaskan bahawa di antara tabiat orang yang membersihkan diri itu, ya, apabila dia mendengar apabila dia disebutkan nama Allah, misalan kita katakan di sini apabila disebutkan Allahu Akbar, ya, apakah tindakan sebagai seorang Muslim? Tuan-tuan dan perempuan, kita ni sebagai seorang Muslim, tetapi hakikat Muslim kita ni bagaimana? Bagaimana hubungan kita dengan Allah itu diambil kira? Hubungan kita dengan Allah itu diambil kira. Bagaimana tindakan kita? Oleh kerana itu ayat pada surah Al-Anfal ayat yang kedua itu memainkan peranan kepada kita bagaimana jiwa kita bila menyebut Allah
gementar ataupun tidak. Perasaan kita tu diambil kira. Kalau menyebut nama Allah tanpa rasa apa-apa, iman kita bermasalah. Tetapi orang yang beriman, ingat, bagi kita yang beriman, terutamanya orang-orang yang mengatakan dirinya mengikut ahli sunnah wal jamaah, ya, berpegang kepada sunnah. Solat adalah satu perkara yang akan membezakan antara orang itu beriltizam dengan agama ataupun tidak. Betul-betul mengikut sunnah ataupun tidak. Kerana apa? Kerana solat itu adalah yang membezakan antara Muslim dengan kafir. Dan Muslim dengan munafik. Kalau kita lewat melakukan solat, tengok kepada solat yang kita lakukan bagaimana. Ya, kita perlu tengok bagaimana yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Dan kita menyaksikan perbuatan Rasulullah ialah pertama sekali dia melakukan solat pada awal waktu. Pada awal waktu. Oleh kerana itu kita kena ambil kira, tidak kira lelaki ataupun perempuan, solat kena disambut pada awal waktu. Kerana itu solat orang yang beriman. Rasulullah pernah mengingatkan, orang kafir sudahlah memang mereka tidak melakukan solat. Tetapi di kalangan orang Islam, dia melakukan solat di akhir waktu. Ya Rasulullah mengatakan, itu solat orang munafik. Tuan-tuan dan perempuan, ini adalah satu usul yang mana untuk mengetahui kedudukan diri kita. Tak perlu tanya orang macam mana aku ni, ya, tak perlu. Tengok pada diri kita bagaimana kedudukan solat kita. Kalau solat kita tangguh, bermasalah hubungan kita dengan Allah. Solat kita sambil lewat, bermasalah hubungan kita dengan Allah. Oleh kerana itu, kita sebagai seorang Muslim, kena faham elok-elok kenapa solat adalah penentu kedudukan kita. Berjemaah ataupun tidak diambil kira. Semua itu diambil kira. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Oleh kerana itu, orang-orang yang beriman, ya, terutamanya solat fardu, mereka akan jaga sebaik-baiknya. Bayangkan kita nak bertemu dengan bos kita, bagaimana kedudukannya? Ya, nak cepat je kan? Bos kata datang macam ni, kita datang tak? Confirm kita datang. Sedangkan itu urusan dunia. Bagaimana Allah menyeru kita? Menyeru kita pada tiap-tiap 5 waktu, bukan lama pun 5 waktu tu. Bagaimana sambutan kita? Dan kita tahu kedudukan kita di sisi Allah. Sehingga kan di kalangan para ulama mengatakan, kalau nak tahu kedudukan kita di sisi Allah, tengok waktu kita datang solat bagaimana. Kalau datang solat berjemaah pada saf yang ke belakang sekali, itulah kedudukan kita dengan Allah nanti. Tetapi kalau solat kita berada di depan, yalah walaupun tak semua kan, tetapi berada di depan, maka itulah kedudukan kita di depan Allah. Maksudnya kita di kalangan orang yang menyambut seruan Allah dengan sebaik-baiknya. Baik. Jadi Ibnu Katsir menjelaskan dalam bab ini, ya, tentang wa dzakara rasma rabbih fa shalla, dan dia ingatkan nama Tuhannya lalu dia salat. Dia menyambut seruan Allah dengan sebaik-baik yang mungkin. Dan kemudian menjaga cara tata tertib waktu kita melakukan solat. Ya. Oleh kerana itu betul kadang-kadang kita ni ala selamba je, ya, asalkan tutup aurat. Tak, beradablah sedikit dan pakailah cantik sedikit ke untuk mengadap waktu solat. Ya, kalau dengan bos kita, ini yang pernah berlaku yang kita lihat, macam saya dulu kecil-kecil tengok kat kampung, tok nenek pak saudara kita sembahyang apa dia? Kain plekat kopiah. Baju tak pakai. Kadang-kadang pakai singlet yang ketiak je yang nampak tu. Tuan-tuan dan perempuan, beginikah kita beradab dengan Allah? Satu perkara yang kita timbulkan. Beginikah kita beradab dengan raja? Ya, kalau kita dengan raja, tuanku nak jumpa, ya, apa yang kita lakukan? Confirm. Pertama, tuanku nak berjumpa pukul 9, kita pukul 6 dah ada kat pagar Istana Negara tu. Betul tak? Pukul 6, pukul 7, 8, tak apa, tak breakfast pun tak apa. Ya, janji nak jumpa. Pakaian kita bagaimana? Ada pakai t-shirt. Ya, pakai kain, pakai t-shirt, apa ni nampak pakai apa? Singlet tu,
ya, pakai kopiah sengit sikit, ya, menghadap tuanku. Tuanku nak bertemu ke? Silap-silap dikatakan orang gila ni. Tuan-tuan dan perempuan, itu kita dengan manusia. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Tapi nasib baiklah Allah itu maha pengampun, maha pengasih. Dia janji tutup aurat yang melengkapi syarat-syarat itu dah diterima solatnya. Kalau tidak, ya, na'udzubillah min zalik. Tapi menunjukkan bagaimana kita tidak menghormati kedudukan Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Tetapi kalau kita tak ada pakaian, itu lain cerita, pakailah yang mana mampu, yang cantik sikit ke, tak menjadi masalah. Tetapi bila sampai tahap kita bertemu dengan Allah, cara pakaian itu pun bermasalah. Na'udzubillah, ya. Bagaimana kita ambil berat tak dengan Allah, kena ambil kira. Okey, tata tertib cara melakukan solat diambil kira. Oleh kerana itu, bila Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, bukan sekadar perbuatan, semua konsep yang berkaitan dengan solat kena ambil kira. Sebelum solat diambil kira, setengah solat diambil kira, selepas solat pun diambil kira. Oleh kerana itu, perbuatan-perbuatan itu semuanya ada dalil. Semuanya ada yang Rasulullah ajarkan. Maka ikut, tidak boleh ditambah sesuka hati kita. Tak boleh. Tuan-tuan dan perempuan, ini di antara masalahnya. Ya, masyarakat kita yang mengkritik, kadang-kadang mengkritik orang-orang yang berpegang kepada Quran dan Sunnah kerana mereka tidak mempelajari. Satu. Dan kedua, kerana hadis-hadis daif yang mereka tidak belajar, tak perasan dan mereka lakukan dan menganggap kita ni, ya, membawa Quran dan Sunnah ni tak clear. Tak jelas. Ya, kita dapat mesej, ya, mesej kenapa, ya, tahlil macam mana? Kita buka sikit kan. Dia bagi macam nak perli je, kata. Tak apalah, ala kulli hal. Mereka menganggap amalan-amalan ini, ya, mengikut suka hati mereka je. Ya, jadi mereka keluarkan apa dia? Di antaranya dikatakan, ya, khilaf lawan bid'ah dia mulakan. Bila mana tahlil arwah dikatakan bid'ah, amalan itu ditinggalkan, maka tahlil tidak bergema lagi. Subhanallah, kan? Ya. Kenapa? Kerana anggapan mereka itu tahlil hanya berlaku pada waktu majlis-majlis arwah meninggal. Jadi subhanallah, sedangkan kita tahlil kita baca tiap-tiap hari. Ya. Oleh kerana tu benda ni disebarkan. Lalu adalah orang yang komen, amalan tahlil dibaca bila-bila masa sahaja, bukan pada masa tahlil, masa arwah sahaja. Itu pasal bila tahlil dibaca waktu majlis arwah saja, mungkin setahun sekali, memanglah hilang. Cuba baca tiap-tiap hari, insya-Allah tak akan hilang. Ya. Jadi kalau dibacakan pada setahun sekali ke waktu kematian, memanglah hilang. Sedangkan konsep kita tahlil, yakni kalimah la ilaha illallah, dibacakan tiap-tiap hari. Ya, tidak menjadi halangan. Bahkan kalimah ini adalah kalimah yang paling besar, paling berat dalam timbangan al-mizan nanti. Tuan-tuan dan perempuan, jangan lupa, ya, kalimah ini adalah kalimah yang paling berat dalam timbangan al-mizan. Selain daripada kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan wa habibatani 'inda rahman. Dua kalimah yang ringan pada lidah dan berat pada timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Itu berat. Tetapi kalimah la ilaha illallah itu lebih berat lagi. Apabila di dalam kisah hadis kad ataupun hadis bitaqah yang diceritakan bahawa lelaki itu ditunjukkan amalannya, dibentangkan amalannya 90 kitab amalannya, ya, dan semuanya dosa. Ditunjukkan kepada lelaki tersebut seolah-olah umurnya melebihi 100 tahun disebabkan waktu balik tidak, sebelum balik tidak diambil kira. Lalu lelaki ini ditanya, ada tak silap malaikat yang menulis ini? Lalu lelaki itu kata tidak. Adakah perkara yang perlu dikritik atau ditegur? Kenapa malaikat yang menulis mencatatkan amalan ni kok tersilap? Tak ada, dia kata.
Semuanya betul. Ditanyakan, adakah kamu boleh melepasi ataupun berjaya dalam berhadapan dengan perkara ini? Dia kata tak ada. Maka lalu dikatakan kepadanya, masih ada lagi. Lalu dikeluarkan kalimah la ilaha illallah, atau dalam riwayat mengatakan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ditunjukkan kepadanya, ini kalimah ini akan menyelamatkan kamu. Lalu lelaki ini mengatakan, bagaimana dosa aku yang banyak ini akan diselamatkan dengan hanya satu kalimah saja. Ya. Lalu diletakkan pada timbangan, ya, mizan. Yang bagaimana wallahu alam ilmunya di sisi Allah, yang dikatakan kalau letak bumi dan langit, 7 petala langit, masih lagi ada ruangnya. Berarti besar dan sensitif dia, begitu sensitif. Lalu diletakkan amalannya, lalu terus berat amalannya, dosanya. Lalu apabila diambil kalimah la ilaha illallah, maka diletakkan kepada sebelahnya. Boleh gambar mizan. Sekarang sebut, dia berkata nak kempen pula. Macam lambang barisan nasional tu, kan. Okey, timbangan. Orang dulu macam tu. Ya, maka bila diletakkan sebelah lagi, maka kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu memberatkan timbangannya. Lalu terangkatlah dosanya. Dan ulama menerangkan kalimah la ilaha illallah yang tidak ada unsur syirik di dalamnya, yang akan memberatkan timbangan. Okey. Jadi kalimah ini satu benda yang besar yang kena kita faham elok-elok, bahawa Allah apabila diberikan haknya, yakni kalimah tauhid itu bersih, maka insya-Allah kita akan terselamat di akhirat kelak, walaupun kita diseksa. Apabila dikaitkan dengan hadis berkaitan dengan ahlun nar, ataupun apa yang disebutkan banduan neraka yang nak dimasukkan ke dalam syurga, yang diselamkan di dalam air kehidupan dari syurga, ya, mereka itu adalah orang-orang yang akidahnya bersih, tauhid dia bersih, tetapi mereka di kalangan usad, orang yang melakukan dosa, ya, yang mana mereka dihapuskan dosa mereka dengan pembakaran. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, ya, orang yang syirik tidak dapat dihapuskan dosa mereka dengan pembakaran neraka, dan akhirnya mereka kekal di dalamnya. Baik. Kami meruayatkan Amirul Mukminin Umar Abdul Aziz bahawa ia pernah memerintahkan kaum muslimin agar mengeluarkan zakat fitrah. Dia membaca, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri, yakni dengan beriman dan ingat nama Tuhannya, lalu dia salat. Abul Ahwash berkata, apabila ada seorang peminta datang kepada kalian sedangkan kalian hendak melaksanakan solat, maka tunaikanlah zakat terlebih dahulu sebelum kalian melaksanakan solat, kerana Allah berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan ingat nama Tuhannya, lalu dia solat. Qatadah menafsirkan ayat, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan ingat nama Tuhannya, lalu dia solat, yakni membersihkan hartanya dan membuat penciptanya redha kepadanya. Okey, ini di antara penafsiran yang berkaitan dengan ayat yang kita baca tadi. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, oleh kerana itu kedudukan kita dalam bab masalah tauhid, ya, cara beriman kita kepada Allah kena clear betul-betul. Pastikan masalah tauhid kita clear. Dan insya-Allah alhamdulillah tuan-tuan dan perempuan boleh mendapat ilmu yang bermanfaat daripada masyayikh, ustaz-ustaz kita yang berada di tempat-tempat sunnah seperti Baitus Salam, Yayasan Ta'lim, ya, Baitus Sunnah, mana lagi? Ya, banyak tempat-tempatnya. Ustaz pun tak tahu juga kan. Ala kulli hal, belajar. Ya, jangan biarkan dan saya nasihatkan istiqamah dengan ustaz-ustaz sunnah. Istiqamah, tetapi bukan taksub, kerana mereka manusia yang salah silap terbentang kepada mereka. Kerana kalau kita taksub, dia akan membuta mata kita, itulah ustaz yang betul. Tak ada beza kita dengan orang yang lain bila kita taksub. Tetapi kita bukakan minda kita dan bertanya kalau kita tak faham, ya, dengan ustaz-ustaz sunnah. Dan ingat, beradab.
Kalau kita lihat ustaz-ustaz tidak betul, maka tegur cara baik, beradab. Itu akhlak. Akhlak kita sebagai orang sunnah. Baik. Kemudian Allah berfirman lagi, Imam Ibn Katsir mengatakan dalam tajuknya yang besar, dunia tidak ada nilai dibandingkan dengan akhirat. Dunia tidak ada nilai jika dibandingkan dengan akhirat. Tuan-tuan dan perempuan, mungkin di antara kita masih muda lagi tidak merasakan beberapa perkara. Mereka yang dah berada 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas sudah merasakan kegerunan ini. Ya, wallahu alam. Kerana apa? Kerana umur 40 tahun yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran ini menceritakan bahawa kedudukan kita dah mula berubah banyak benda. Ya, pertama, tubuh badan kita, ya, janggut dah mula putih, uban dah mula putih. Ingat ya, 40 tahun hijrah, bukan 40 tahun Masihi. Kita ni kadang syok sendiri. Ya, aku muda lagi, dah tua. Ya, 60 umur kita Masihi, 63 tahun umur Rasulullah wafat. Subhanallah. Ya, 60 tahun Masihi bersamaan dengan 63 Hijrah. Jadi 40 tahun. Abu Muaz berapa ya? Oh, muda lagi, 20-an. Okey. 40 tahun umur ni, dia datang pemikiran dah lain dah. Cara berfikir itu dah lain. Bila kita tengok mak-mak kita pun dah lain. Berubah. Masuk 50, saya dah berada dalam 50, dah lain pula. Dia jadi lain pula. Menggerunkan. Apatah lagi, saat-saat begini, kawan-kawan kita mati, mak kita meninggal. Ya. Lepas tu, syekh-syekh yang besar meninggal. Dia rasa lain tau. Rasa dah mula, rasa gerun tu ada. Ya. Apatah lagi umur kita 50, lepas 50, 60. Yakni umur manusia yang Rasulullah katakan kebanyakan umatnya akan mati. Ui, macam mana tu ya? Dulu, kadang-kadang kita, dunia ni masih ada dalam otak kita ni. Ya, masih lagi. Sekarang pun masih lagi. Tetapi, kita rasa dah lain. Cara penilaian kita, cara berfikir tu dah mula lain. Ya. Abu Muaz dengar elok-elok akan hadapi. Anak tu besar, lepas besar dapat cucu tu dah lain dah. Ya, cara berfikir tu dah lain. Maka di waktu itulah satu perkara yang menakutkan datang pada kita. Ya. Kadang-kadang teringat mati, kadang-kadang teringat tu, teringat ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah peringatan itu datang satu persatu. Ya. Datang satu persatu. Oleh kerana tu, apabila kita mengingatkan balik kehidupan dunia ni, kerana perjalanan umur kita dah berhadapan dengan berbagai-bagai masalah. Dunia memang kita hidup di kawasan yang penuh dengan masalah. Tak boleh settle. Melainkan kita mati baru settle. Itu pun ya settle di dunia. Di alam barzah belum tentu lagi. Ini dia dunia. Kejap ini masalah, kejap itu masalah, kejap ini masalah. Saya pun menghadapi masalah yang banyak. Dah nak mati macam ni pun. Ya, Allah uji dengan berbagai-bagai. Tapi kita ada kaedah kita, ujian yang Allah bagi itu untuk meningkatkan darajat kita. Ya, mudah-mudahan kita bersabar. Bukan buat benda tak baik, tapi buat benda yang baik. Tapi ujian datang, maka kita bersabar. Cuma nak menceritakan, nun di sebalik sana. Nun di sebalik sana ada satu kehidupan lagi. Selepas kehidupan alam barzakh, kehidupan akhirat itu lebih aula pada untuk kita berfikir. Cukup dunia apa yang kita ada sangat. Ya. Tetapi ingat akhirat itu menanti untuk kita cari, untuk kita dapat selagi ada nafas yang Allah berikan, akal kita masih berfungsi, hati kita masih berfungsi. Tuan-tuan dan perempuan, rebutkan. Terutamanya anak-anak muda yang masih lagi dalam keadaan muda, usia mereka itu amat berharga untuk mendapat perkara-perkara yang tinggi di sisi Allah. Sayang kalau kita tinggalkan. Okey. Lalu Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya, sedangkan kamu, hai orang kafir, memilih kehidupan dunia. Mereka orang kafir memilih kehidupan dunia, mereka tidak beriman kepada Allah. Tapi tak sampai pun had mana yang mereka nak.
Abu Jahal mati, Abu Lahab mati, Fir'aun mati, Namrus mati. Hak mana dunia yang mereka dapat? Ya, walaupun Fir'aun dan Namrus kedudukannya hebat, Qarun, tetapi ya, bila disebutkan pada kisah-kisah mereka, semuanya kisah-kisah buruk belaka. Berbanding dengan orang-orang yang beriman, Allah ceritakan, kalau dia tak sebut nama pun dia sebutkan orang ini orang yang soleh. Kan? Apabila kita melihat di dalam surah Al-Kahfi, ya, Allah menceritakan dua orang budak itu adalah anak yatim. Bapaknya adalah seorang yang soleh. Ini juga perlu perhatian. Ya, kalau kita nak penjagaan anak-anak kita, mak bapak kena orang yang soleh. Allah akan jaga. Allah akan jaga anak-anak kita. Jangan takut. Mak bapak mestilah jadi orang yang soleh. Kalau tak, tak adalah. Mak bapak pun asyik TikTok. Ya, pergi raya tangkap TikTok. La ilaha illallah. Apakah? Kalau apa ni, kalau Facebook tu boleh tahan lagi tangkap gambar aja. Ya, ini TikTok, la ilaha illallah, ditangkap gambar anak perempuan, terutamanya kaum perempuan, la ilaha illallah, isteri. Macam mana tu ya? Allah berfirman sendiri, ya, dalam surah Al-Kahfi itu Allah ceritakan dalam ayat yang berkaitan dengan seorang budak yang dibunuh oleh Khidir. Wa kana abuhuma salihah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, kenapa budak itu Allah hancurkan? Disebabkan mak bapaknya adalah orang yang soleh. Ditakuti budak ini akan menyesatkan mak bapaknya. Itu satu. Nampak tak peranan ibu bapa yang soleh? Yang kedua, tentang anak yatim tu. Wa kana, apa dalam ayat tu? Macam mana ayat dia? Dah lupa dah. Wa ammal ghulam wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana abuhuma salihah. Adalah anak yatim itu, dinding itu ada di bawahnya ada harta, yang mana anak yatim itu, dua anak yatim itu bapaknya adalah orang yang soleh. Ini dia. Pentingnya menjadi bapa yang soleh, ya, bagi mereka yang dah ada anak, ya, macam Abu Muaz, Syahir, Abu Talhah, ya, masya-Allah, ya, anak jadi orang yang soleh, Allah akan pelihara. Allah akan pelihara kita, Allah akan pelihara zuriat kita. Penting sangat-sangat, ya. Baik. Jadi kita lihat kepada ayat ini, bal tu'sirunal hayatad dunya. Sedangkan kamu orang kafir memilih kehidupan dunia, yakni kalian mendahulukan dunia daripada urusan akhirat, dan kalian lebih menonjolkan dunia daripada manfaat dan kebaikan kalian untuk kehidupan kalian di dunia dan bekal kalian di akhirat. Ya, wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Yakni ganjaran Allah di akhirat lebih baik daripada dunia dan lebih kekal. Kerana dunia hanyalah alam yang hina dan pasti musnah. Jadi Allah yang mengatakan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah kehidupan kita. Hadaf kena clear. Allah dah ceritakan, tujuan kita kena clear. Tujuan kita adalah kehidupan akhirat. Habis cerita. Sadaqallahul azim. Oi, bukan tutup ayat Quran tu. Nak menceritakan bahawa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang muktamad kita. Hadaf kita. Tak ada kehidupan dunia. Dunia sementara. Dunia sementara untuk kita menyediakan ganjaran-ganjaran nak dibawakan di akhirat. Oleh kerana itu, alhamdulillah, kita masih lagi, Allah panjangkan nyawa kita, ya, masih lagi bernafas, maka gunakanlah sebaik-baiknya. Ya, kerana kehidupan dunia kita bekalkan kepada akhirat merupakan cara yang terbaik untuk mendapatkan ganjaran-ganjaran besar. Baik. Kemudian Ibnu Katsir mengetengahkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, namun hadis tu saya tengok tadi dhaif, ya, hadis tu dhaif. Kemudian Allah menceritakan, inna hadza la fis suhufil ula
suhfi Ibrahim wa Musa. Lembaran-lembaran Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, Allah berfirman sesungguhnya, dengan maksudnya sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab dahulu, iaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Suhuf, ya, suhuf Ibrahim dan Musa. Yang mana perbahasan dalam bab ini berkaitan dengan kitab-kitab orang yang terdahulu. Ya, namun kitab-kitab yang sahih yang dikaitkan dalam hadis-hadis yang sahih ialah berkaitan dengan suhuf memang wujud, tetapi kitab-kitab yang 4 yang masyhur, Taurat, Zabur, Injil dan Quran, itu adalah yang paling sahih. Adapun berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban yang berkata macam Syis, yang disebutkan macam masyarakat kita sebut Nabi Adam, Nabi Syis, yang anak kepada Adam itu memiliki ya 100 suhuf. Dan Nabi Idris ya dapat 30 suhuf. Okey, semua itu dikatakan riwayat ada masalah. Riwayatnya tidak sahih. Cuma wallahu alam dalam bab ini yang disebutkan suhuf pada Ibrahim dan Musa. Okey, cuma adakah Musa itu mendapat suhuf ataupun kitab pun menjadi perbahasan ulama. Ala kulli hal, nak menceritakan kepada kita bahawa perkara-perkara ini telah disebutkan kepada umat-umat yang terdahulu, ya, nabi-nabi yang terdahulu. Tuan-tuan dan puan-puan, umat kita ni, umat Muhammad telah disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil tentang kehebatan nabi akhir zaman dan pengikut-pengikut yang setia dengan nabi tersebut. Ini disebutkan di dalam Al-Quran sendiri, ya. Cuba kita tengok dalam surah Muhammad. Baik. Surah Al-Fatah. Surah Al-Fatah, surah yang ke-48, juzuk yang ke-26, ayat yang ke-29. Muka surat 515. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya adalah keras terhadap orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari kurniaan Allah dan keredaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang disebutkan di dalam Taurat dan sifat-sifat mereka di dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadi tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya kerana Allah hendakkan hati orang-orang kafir merana dengan kekuatan orang mukmin.
Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara mereka keampunan dan pahala yang besar. Baik. Apabila sifat-sifat umat Muhammad ini, penyokong setia Rasulullah ataupun para sahabat radhiyallahu anhum itu disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Ya. Kita nampak begitu saja. Tetapi orang-orang Yahudi apabila dia nampak kehebatan pengikut-pengikut Muhammad yang setia ini, ya, maksudnya mereka ini begitu hebat, seolah-olah bagi Nabi Isa golongan Hawariyun, tinggi kedudukan mereka ini. Lalu mereka bercita-cita untuk menjadi pengikut Muhammad pada asalnya. Oleh kerana itu, mereka tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, akan muncul di bumi Madinah, Yathrib. Ya. Mereka datang dari negeri Palestin tu, dari area Syam sana tu, datang ke Madinah beratus tahun sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asalnya mereka bukan duduk di Madinah pun. Nun di sana, di luar sana. Tetapi disebabkan sifat-sifat Nabi akhir zaman ini dan pengikut-pengikutnya yang begitu hebat disebutkan dalam Taurat dan Injil, lalu mereka datang ke Madinah beratus tahun sebelum lahirnya Rasulullah. 12 qabail itu datang. Kerana apa? Kerana mereka bercita-cita kalau Nabi akhir zaman itu dari zuriat mereka, mereka akan berbangga. Oleh kerana itu mereka datang, 12 kabilah ni datang ke Madinah untuk memastikan Nabi akhir zaman itu adalah dari zuriat mereka. Kerana kebanyakan Nabi muncul daripada Bani Israel. Dan Allah tak ceritakan Nabi ini muncul dalam bentuk macam mana. Itu je. Mereka menyangkakan Nabi itu muncul dalam bentuk dilahirkan di Madinah. Rupanya Nabi itu muncul dalam bentuk hijrah ke Madinah. Tang situ yang jadi puncanya. Mereka tak setuju. Ingat waktu pergaduhan antara kaum Aus dan Khazraj, apa berlaku? Ya, Aus dan Khazraj ini bergaduh saja sebelum Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menggabungkan mereka sehingga mereka menjadi golongan Ansar. Waktu mereka bergaduh tu Yahudi katakan apa? Kalau Nabi akhir zaman ni muncul, kami akan bersama Nabi tersebut, kami memerangi kamu semua. Ya. Kalimah itu disebut kepada Aus dan Khazraj. Dan apabila mereka pergi ke Mekah pada peristiwa yang diceritakan dalam kisah waktu Rasulullah SAW berdakwah kepada jemaah haji. Lalu Rasulullah berdakwah itu kepada golongan Aus dan Khazraj ini, mereka mengatakan, dia mengaku Nabi akhir zaman. Ya, Nabi. Adakah ini Yahudi katakan Nabi yang akan muncul? Lalu mereka mengatakan, jangan biar Yahudi mendahului kita. Lalu mereka masuk Islam. Ya, nampak tak? Ya, kesan peristiwa itulah yang menyebabkan Yahudi cukup marah kepada Rasulullah dan para sahabat. Ala kulli hal, nak menceritakan tentang kejadian akhir zaman ini ataupun peristiwa Rasulullah dan para sahabat ini disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Dan kita pun ketahui bahawa banyak perkara-perkara macam Salman Al-Farisi datang mencari Rasulullah disebabkan tok guru dia dari kalangan golongan Kristian yang memberitahu kemunculan Nabi akhir zaman. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita beriman dengan kitab-kitab ini. Walaupun kitab samawi, kitab dari langit ini sudah dimansuhkan disebabkan kewujudan Al-Quran. Ya. Namun kita tetap wajib beriman kepada 4 kitab ini dan juga suhuf. Tetapi bagaimanakah kedudukan kita beriman kepada Al-Quran? Ini yang menjadi perkara yang amat penting kepada kita, yang perlu kita tahu. Kerana kita mengaku kita beriman kepada Al-Quran secara kasar, tetapi dari sudut praktikalnya kita seolah-olah tidak beriman. Ya. Al-Quran yang perlu dibaca pada tiap-tiap hari, kalamullah. Tuan-tuan dan perempuan, saya tak tahu nak terang macam mana, tetapi bila saya menyebutkan Al-Quran, pertama sekali dalam jiwa saya beriman dengan
Al-Quran yang Allah turunkan ini tanpa ragu-ragu. Beriman, yakin apa yang Allah katakan semuanya betul. Dan saya kena ikut. Itu dalam jiwa saya. Mampu tak mampu itu lain cerita, tetapi saya beriman dengan firman Allah. Dan saya tidak akan membahasnya melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Ataupun ditafsirkan oleh 3 generasi yang terbaik. Had situ saja. Had tu saja. Dan saya dalam bab ini beriman dengan apa yang dia bawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mempertikaikan, tanpa mentakwilkan apa semua. Saya beriman seperti mana yang telah disampaikan melalui hadis-hadis sahih. Dan saya akan mempertahankan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang perlu ada dalam jiwa. Kenapa? Kerana ianya merupakan satu perkara yang penting bagi umat akhir zaman. Mereka ini sedang diragu-ragukan dengan Al-Quran, sedang diragu-ragukan dengan hadis-hadis. Berbagai-bagai penafsiran yang datang itu semua meragu-ragukan. Na'udzubillah min zalik. Akibatnya, bila kita tinggalkan Al-Quran, bila kita tinggalkan Al-Hadis, kita akan terpesong. Confirm kita akan terpesong. Muncul ulama-ulama yang menyeru kepada kesesatan yang disebutkan oleh Rasulullah, menyeru kepada neraka. Tuan-tuan dan puan-puan, ini zaman telah muncul orang-orang yang tidak bertanggungjawab, yang menyampaikan perkara-perkara na'udzubillah min zalik. Letih ya, tuan-tuan dan puan-puan, akhir zaman kalau tidak ada ilmu untuk berjalan di zaman ini, kita akan tersesat. Kena pula orang yang menyampaikan tu tok syekh. Kena pula. Ya. Subhanallah. Pakai serban lebih besar daripada serban saya. Janggut lebih panjang daripada saya. Saya smart lagi. Ya, yang lain tak apa. Okay. Tapi nak menceritakan, ya, begitu sekali, ya, sampai mengajar kepada kita apa yang Rasulullah tidak ajar. Mana ke tadi? Ya, Rasulullah tidak ajar. Dan akhirnya orang yang jahil jadi pak turut dalam bab ini. Lupa tadi, bab yang tadi apa lagi komen yang dibagi, ya? Kita tengok balik. Yang kedua, bila mana membaca Yasin setiap malam Jumaat dikatakan bid'ah, amalan itu ditinggalkan, maka Yasin tidak bergema lagi. Alhamdulillah orang sunnah dia faham benda ni kan. Dia tak nak bercara dah. Kata orang-orang jahil ni. Namun komen ni kata, kan hadis baca Yasin malam Jumaat itu tak sahih. Yang sahih adalah bacaan surah Al-Kahfi. Tapi bila ada hadis yang sahih bacaan surah Kahfi, kenapa tak baca pula? Ya, ini di antara perkara-perkara yang masyarakat kita jahil. Buat apa tu Syekh? Bau terbakar. Oh, bukhur. Lain macam je bau dia. Okey, yang ketiga dia kata bila mana zikir beramai-ramai dikatakan bid'ah, amalan itu ditinggalkan, alunan zikrullah tidak bergema lagi. Ini di antara perkara-perkara untuk mengacau pemikiran orang awam. Ya, tapi alhamdulillah hamba Allah ni pun dia jawab lok-lak dia pun tapi jawablah. Ya, dikatakan apa? Dalam sehari 24 jam berapa lama kita duduk berjemaah? Banyak kita bersendirian. Kenapa seorang-seorang tak boleh ke baca zikir? Nak tunggu baca ramai-ramai. Berhati-hati, hanya orang munafik saja yang suka zikir beramai-ramai supaya orang ramai nampak. Orang yang bertakwa suka berzikir bersendirian. Okeylah tu, ya. Dekat WhatsApp. Mungkin dia hantar sebab saya tak baca talqin hari itu kot. Ya, mungkinlah. Mak saya tak baca talqin kan. Yang keempat, bila mana membaca selawat ketika sambutan Maulidur Rasul maupun selawat ketika selang-seli tarawih dikatakan bid'ah, amalan itu ditinggalkan. Selawat memuji Rasulullah tidak bergema lagi. Ini di antara penyakit mereka ni. Selawat berlaku setahun sekali. Ya, Maulidur Rasul dan juga lepas tarawih tu selang-seli itu kan. La ilaha illallah. Sedangkan kita berselawat, tiap-tiap hari berselawat. Di antara zikir pagi dan petang kita berselawat. Orang yang belajar hadis sentiasa berselawat. Ya, adalah komen dia. Kita pendekkan. Lepas tu, ni dia.
bila tarhim subuh dikatakan bid'ah, amalan itu ditinggalkan. Tarhim tidak bergema lagi. Dah dijawab. Yang ni, yang keenam, bila talqin dikatakan bid'ah, amalan itu ditinggalkan. Talqin tidak bergema lagi. Okey, ala kulli hal. Ini di antara perkara-perkara yang sampai waktu saya pun orang hantar waktu bulan Ramadan tu, lepas kita ke bumi, mak kita terus dia hantar benda ni. Ya, ala kulli hal, kita akan jawablah sikit demi sikit, tapi kita malas nak melayan sangat. Ya. Baik, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, maka ini di antara perkara yang penting di akhir dalam bab ini, apabila Allah menceritakan tentang kitab-kitab ataupun suhuf yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum kita, pertama kita beriman. Ya. Dan semuanya itu mansuh dengan munculnya Al-Quran. Bila Al-Quran ada, maka itulah kitab yang akan kekal sampai hari kiamat, dan itulah kitab kita yang wajib kita pertahankan. Dan hadis Rasulullah tidak boleh dipisahkan. Ya, hadis-hadis inilah perlu kita pertahankan juga, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan yang Rasulullah ingatkan kepada kita, golongan ta'ifatun mansurah, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiyal amrullah, akan berterusan di kalangan umat aku yang akan menegakkan kebenaran, dan mereka tidak takut dan tidak gentar apa yang datang kepada mereka sehingga datang keputusan Allah, yakni menang ataupun mati syahid. Dan mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha